Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi qanat Syafiq Arsyad. Alhamdulillah, pada hari ini ana ingin berkongsikan tentang kaedah pembelajaran secara offline dengan menggunakan aplikasi Kaizala, insyaAllah. InsyaAllah kita mulakan. Alhamdulillah, sebentar tadi yang dibentangkan iaitu contoh ataupun macam mana keadaan
pelajar kita dalam menjawab ataupun melaksanakan tugasannya secara offline di dalam Kaizala sebagai platform PDPR-nya. Jadi pada hari ini, pembentangan saya, kandungannya yang pertamanya saya akan bercakap tentang Kaizala, pengenalan Kaizala, kenapa Kaizala, tujuan Kaizala, kelebihannya dan cara installationnya ataupun pemasangan Kaizala web dan group, serta beberapa fungsi yang berada di dalam Kaizala, insya-Allah. Kita teruskan. Baik, Microsoft Kaizala adalah satu aplikasi pengurusan kerja dan pemesej selamat yang membolehkan anda berkolaborasi dengan mereka yang sama ada di dalam dan di luar organisasi anda. Hantar dan terima mesej segera, koordinasi tugasan, hantar invoice dan gunakan alatan khusus untuk berinteraksi dengan kumpulan anda di mana sahaja anda berada. InsyaAllah. Baik, secara ringkasnya, iaitu Microsoft Kaizala ini, dia serupa dengan WhatsApp. Maksudnya, dia menghubungkan antara tim kita melalui dalam grup ataupun sebagai personal dengan adanya kebolehan-kebolehan yang tertentu, insyaAllah. Jadi, sebagai contoh, anda simpulkan dengan cara yang mudah, Kaizala sama macam WhatsApp. Dia sama macam WhatsApp, cumanya dia ada beberapa kelebihan yang tiada ada pada WhatsApp. Baik, kenapa Kaizala? Okey, kenapa tidak? Tujuannya kerana yang pertamanya kerana terasing. Jadi saya ringkaskan. Maksud kata terasing ni iaitu terasing daripada penggunaan aplikasi WhatsApp. Yang mana kita tahu WhatsApp ni kita banyak menggunakan untuk hal peribadi dan sebagainya. Jadi kalau untuk anak-anak kita menggunakan aplikasi WhatsApp sebagai tempat untuk dia nak berinteraksi dengan cikgu untuk belajar dan sebagainya, menjadi satu masalah untuk dia. Lebih-lebih lagi kalau dia ada banyak mesej dan sebagainya. Jadi itu kerana kita pilih satunya Kaizala supaya terasing daripada WhatsApp. Yang kedua kerana dia ada special tools. Special tools ni ialah satu alatan yang ada pada Kaizala dan tiada pada WhatsApp, yang mana bertujuan untuk memudahkan cikgu-cikgu untuk menghantar tugasan dan memudahkan juga kepada pelajar untuk berinteraksi untuk memulakan proses PDPR, insya-Allah. Dan yang ketiga sekali iaitu mudah, kerana user interface ataupun antaramuka pengguna yang Kaizala yang ada pada Kaizala hampir sama dengan WhatsApp, menyebabkan penggunaannya itu mudah dan sesiapa saja boleh menggunakan Kaizala, insya-Allah. Kerana penggunaannya serupa dengan WhatsApp, ada group, ada personal message dan kita boleh hantar gambar dan sebagainya. Apa-apa kebolehan yang ada pada WhatsApp ada juga pada Kaizala. Jadi apa kelebihan Kaizala ni? Sebagaimana yang disebut tadi tu, dia ada satu alat yang mana tiada pada WhatsApp, yang memudahkan untuk cikgu dan juga murid berinteraksi dalam pembelajaran secara offline. Okey, sekarang ni kita sudah maklum yang pembelajaran ada 3 bentuk. Yang pertama secara online, yang kedua secara offline, yang ketiga secara offsite. Jadi penggunaan Kaizala kali ini saya fokuskan kepada kaedah offline. Adapun untuk kaedah online dan kaedah offsite tidak saya bicarakan dalam video ni, insya-Allah. Baik, kelebihan Kaizala iaitu yang pertamanya komunikasi. Fungsi grup dalam Kaizala bersifat seperti WhatsApp, di mana peserta dan admin dapat berhubung dengan melalui mesej, panggilan video dan panggilan telefon. Ini basic basic function yang ada pada WhatsApp dan juga ada pada Kaizala. Kita boleh buat group call dan sebagainya. Dan yang keduanya iaitu teratur. Okey, dia ada dalam Kaizala ini ada satu fungsi yang dinamakan sebagai action. Dalam Kaizala,
membantu bagi mengatur setiap tugasan yang diberi dalam grup agar tidak kelihatan terlalu berserabut kerana tenggelam dengan informasi-informasi lain. Sebagaimana yang berlaku dalam WhatsApp, apabila banyaknya mesej yang ditanya oleh pelajar, yang ditanya oleh murid-murid, dan juga yang mesej-mesej tentang informasi lain lagi masuk dalam grup tu, menyebabkan menjadi informasi PDPR tu jadi tenggelam. Jadi kalau untuk orang yang nak belajar pada hari tu, dia kena scroll jauh saja. Itu satu kesusahan lah. Jadi untuk Kaizala ni, insya-Allah benda tu dia tak berlaku. Bukan kata tak berlaku, dia berlaku juga sebab dia macam WhatsApp. Cumanya dia tidaklah serabut sangat macam WhatsApp. Dia tak ada lah mesej tu panjang. Sebab kita gunakan fungsi action, insya-Allah. Nanti fungsi action apa yang kita akan gunakan tu nanti saya akan bagi tahu. Baik, yang ketiganya iaitu terurus dengan kelebihan action yang tertentu dapat memudahkan guru untuk menilai penglibatan pelajar dalam PDPR. Maksud kata kat sini, terurus ni dekat sini, cikgu untuk memantau penglibatan pelajar. Jadi nak tahu berapa orang yang dah buat tugasan yang kita bagi tu mudah, kerana dengan action yang kita gunakan, fungsi action yang tertentu, kita boleh tengok dekat situ berapa orang yang dah tercomplete kita punya test, kita punya tugasan yang kita hantar tu. Jadi dekat situ memudahkan kita, insya-Allah. Dan terakhir sekali, iaitu kelebihan yang ada pada tu, kita ada kelebihan kolaborasi, di mana partisipan ataupun murid-murid boleh bertanya apa-apa soalan mengenai tugasan tersebut pada ruangan komen di bawah action. Jadi fungsi ni seperti juga channel yang ada di Telegram. Jadi setiap soalan yang mereka nak tanya, mereka akan komen, sebab di bawah di bawah action yang kita hantar tu, dia akan ada satu ruangan komen. Jadi bila ditekan komen kat situ, mesej-mesej yang masuk dalam tu tidaklah jadi panjang, jadi menenggelamkan informasi-informasi lain. InsyaAllah sebentar nanti kita akan saksikan, insyaAllah. Kemudian yang seterusnya, saya nak bicarakan tentang cara pemasangan, iaitu installation. Jadi berita baik, installation aplikasi Kaizala ini dia based on phone. Dia keutamaannya lebih kepada untuk telefon. Jadi telefon Huawei yang menggunakan app gallery, ada application Kaizala di dalamnya, Play Store dan juga Apple punya gallery ni, semuanya ada. Okey, dan kemudiannya dia ada juga Kaizala Web, yang mana Kaizala Web ini serupa dengan WhatsApp Web juga. Cuma cara kita nak akses kepada Kaizala Web ni tak samalah macam WhatsApp. Sebab WhatsApp kita kena scan QR code. Adapun Kaizala ini kita kena request code. Cara dia pelik sikit, tapi boleh berfungsi serupa dengan WhatsApp. Adapun walaupun kita menggunakan Kaizala Web, ada certain perkara yang kita boleh buat dekat telefon, tapi dekat Kaizala Web kita tak boleh buat. Antaranya kita nak manage group setting. Manage group setting kita tak boleh buat dekat Kaizala Web. Kita kena buat dekat dekat dalam phone juga. Okey, baik. Kemudian kita lanjut kepada yang seterusnya, iaitu group. Jadi group satu fungsi yang sama seperti WhatsApp juga. WhatsApp pun ada juga group. Tujuannya sebagai satu medan tugasan untuk pelajar melakukan proses pembelajaran secara online dan offline, memudahkan guru untuk memantau penglibatan pelajar dalam PDPR, memudahkan pelajar untuk berinteraksi dengan guru, memudahkan guru kelak untuk mengisi kedatangan. Jadi kesemua tujuan grup ni yang saya sebutkan ni ada pada dalam Kaizala. Kenapa memudahkan, insya-Allah saya akan tunjukkan nanti. Baik. Jadi kalau kita tengok ni, ini contoh screenshot yang saya ambil tadi. Jadi boleh tengok contoh macam saya buat satu grup Abu Bakar. Dekat sini partisipannya saya seorang saja. Okey. Kemudian kita boleh setting untuk send action. Nanti kita akan bincangkan apa itu fungsi action yang ada pada Kaizala.
Dekat sini saya setkan hanya kepada admin sahaja, kerana saya tidak mahu pelajar-pelajar ataupun murid-murid saya turut turut hantar action yang tidak diperlukan, jadi menyebabkan mesej tu tenggelam. Jadi tak sampailah apa yang kita nak, tujuan kita nak guna Kaizala ni. Okey, baik. Kemudian kita boleh add or invite member. Lepas tu pula kita ni contoh group setting, kita ada chat history dan sebagainya. Nanti ni boleh tengok sendiri insya-Allah. Saya lebih kepada nak membentangkan ataupun nak mengenalkan aplikasi Kaizala ni. Kemudian yang seterusnya kita ada Kaizala Action. Ini baru saya boleh bincangkan. Yang saya sebut banyak tadi tu, inilah Kaizala Action. Action itu tujuannya untuk memudahkan pengguna untuk mendapatkan hasil yang diingini melalui percakapan atau melalui call dalam Kaizala. Beberapa action seperti job, survey dan polls adalah sedia guna. Maksudnya yang memang dah ada dah, tak perlu install yang lain. Maksudnya sebab nanti saya tunjukkan. Yang sedia guna dengan tetapan yang telah tersedia. Sebaik sahaja anda menerbitkan satu action, pengguna boleh mencari action tersebut dalam aplikasi Kaizala dan menggunakannya dari action palette. Okey, baik. Jadi saya tunjukkan pada bahagian atas ni. Saya tunjukkan dekat sini. Baik. Ini ialah contoh action yang ada dekat dalam Kaizala. Jadi kalau kita tengok dekat sini bahagian atas ya, bukan palette bawah ni, bahagian palette atas ni. Bahagian palette atas ni kita ada announcement, job dan sebagainya. Okey, semua ni ada kalau yang tersedia ada dekat sini ni hanya beberapa action sahaja. Yang ada announcement, job dengan quick poll sahaja. Selain daripada ni, untuk dapatkan action yang lain kita kena tekan add more. Bila kita tekan add more, maka dia akan buka satu bahagian yang di dalam ni penuh pilihan-pilihan action yang boleh kita gunakan. Yang mana setiap ni ada fungsi-fungsinya tersendiri. Jadi dekat sini kita boleh nampak ada announcement, ask for help, attendance. Semua ni boleh kita cuba dan explore sendiri. Cuma yang saya kata dia lebih terurus dan teratur itu apabila kita menggunakan tiga jenis action, tiga fungsi action yang asas. Yang pertama sekali iaitu announcement, yang kedua iaitu training ada dekat sini. Okey. Training tak ada, nanti kita akan sampai dekat bahagian training. Dan yang ketiga iaitu request attendant. Ini sangat berfungsi, sangat bermanfaat lah bagi guru kelas. Dan bila kita tengok dekat dalam bentuk Kaizala web, ini ialah Kaizala web. Kita boleh tengok dekat sini bahagian palette dekat atas ni. Ni semua ialah fungsi-fungsi action yang telah kita masukkan. Jadi kalau kita take note dekat sini, minta take note dekat bahagian atas ni tiada fungsi add more. Maksudnya kita tak boleh tambah fungsi action yang lain bila kita gunakan Kaizala. Jadi kalau kita nak tambah fungsi action yang lain, kita mesti menggunakan telefon. Bila kita tengok dekat telefon dekat sini, dia ada satu fungsi add more. Kalau dekat PC, kalau dekat Kaizala web, dia tak ada fungsi ni. Jadi kita kena install dulu dekat dalam telefon kita. Kemudian bila kita buka Kaizala web, barulah fungsi tersebut ada pada palette di atas ni. Jadi sebagaimana yang saya maklum tadi, tiga komponen, tiga fungsi action yang penting yang diguna pakai untuk menyelaraskan ataupun untuk menyusun atur bagi tugasan-tugasan yang dihantar di dalam grup kelas masing-masing. Yang pertamanya announcement, yang keduanya training dan yang ketiganya request attendance. Ini saya akan bicarakan sebentar lagi, InsyaAllah. Jadi kita teruskan kepada fungsi training. Fungsi training tujuannya sebagai satu template untuk guru menghantar tugasan agar informasi tugasan berada dalam keadaan tersusun dan teratur. Dan dia juga memudahkan guru untuk memantau penglibatan pelajar dalam PDPR. Jadi contoh saya tunjuk gambar dekat sini. Ini bentuk training apabila kita hantar dekat dalam Kaizala.
Dan ini ialah proses untuk kita menghantar training tersebut. Jadi dekat sini yang saya sebutkan iaitu sebagai satu template untuk menghantar tugasan. Ini untuk tugasan offline. Sekali lagi saya ingatkan, pada pembentangan kali ini saya lebih membicarakan tentang tugasan offline, bukan online dan juga bukan offsite. Kaizala juga boleh kita gunakan untuk online. Maksudnya kita bagi maklumat macam dalam dekat WhatsApp. Kita hantar maklumat, kita kata kelas pukul berapa dan kita hantar link. Benda tu kita boleh buat dekat dalam Kaizala. Jadi boleh juga kita nak guna kaedah online. Tapi lebihnya penggunaan Kaizala ini ialah pada kaedah offline. Sebab dia ada banyak kelebihan yang menarik, yang memudahkan guru dan pelajar untuk guna, insya-Allah. Okey, sebentar nanti saya akan tunjukkan contoh, ataupun sekarang saya akan tunjukkan contoh. Okey, sekarang ni saya berada di Kaizala web. Jadi saya dah buat satu contoh dekat bahagian atas ni. Okey, kita ada training. Katakanlah sekarang ni saya sebagai seorang murid. Saya nak melaksanakan training ni. Maka saya akan tekan take training. Take training again ni sebab saya dah ambil dah tadi. Jadi ni kali yang kedua. Tak apa, boleh je berapa banyak kali mengikut setting yang kita dah setkan. Okey, jadi saya tekan start. Okey, pada ni dia nampak ada kata-kata aluan. Kemudian teruskan seterusnya, tekan pautan di atas dan dengar dengan baik. Jadi bila saya tekan ni, dia akan redirect kepada link video yang saya rakamkan. Jadi bila saya play, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kaifa halukum antumul jami'an? Okey, baik. Kerana arahan pada ni ada dinyatakan tekan pautan di atas dan dengar dengan baik. Jadi dia orang akan tengok video ni dengan sampai habis dulu. Kemudian bila dah habis, dia orang akan tekan pangkah ataupun dia orang akan teruskan lah. Jadi dia orang boleh sambung untuk tekan butang biru di sini bila dia orang dah habis dengar. Kalau nak dengar 2 kali pun dia boleh tekan sekali lagi, boleh dengar ulang berapa banyak dia nak. Kemudian sambung pula dengan arahan yang seterusnya. Saya dah nyatakan dekat sini, tekan fail di atas dan salin dalam buku tulis. Maka apabila ditekan fail di atas ni, dia akan buka dia akan buka gambar ataupun PDF yang saya masukkan dekat dalam ni. Jadi bila ditekan buka tu, dia tekan link kat atas tu, keluar PDF ni, dia salin dalam buku dia. Kemudian selepas siap dia salin, kalau dia nak download, dia boleh download. Selepas siap, dia akan tekan pangkah. Apa yang berlaku, dia akan kembali kepada kepada tempat asal dia tadi tu lah. Kemudian next, bila dah siap salin, kemudian dia akan dekat sini saya masukkan, tekan pautan di atas, permainan menjawab soalan, semoga berjaya. Jadi bila ditekan dekat atas ni, dia akan redirect kepada link word wall yang saya masukkan sebagai latihan untuk diorang. Jadi saya buat contoh. Saya masukkan nama test. Kemudian saya mulakan. Jadi dekat ni dia kena main game sambil menjawab soalan. Kalau dia guna PC, dia akan guna ni lah. Ini contoh je. Ini sebagai contoh je lah. Katakanlah bila dah habis, kemudian dia akan lanjutkan dia akan lanjutkan kepada tugasan yang seterusnya. Kemudian yang terakhir sekali, setelah selesai upload gambar penulisan dalam buku tulis, penulisan dalam buku tulis dalam pautan Google Form di bawah. Jadi sekarang ni waktu malam, tak silap saya tak boleh buka ni. Jadi boleh. Jadi apa yang dia perlu buat, dia perlu tekan, sebagaimana saya maklum dekat sini, Google Form.
Sekarang ni apa dia, mata pelajaran sirah, ditekan Google Form sirah. Dekat sini dia akan masukkanlah maklumat-maklumat. Okey. Baik, dia akan masukkan nama dia akan masukkan kelasnya, kemudian tarikhnya, bila tarikh hari ni. Okey. Kemudian dia akan upload kerja rumah tu. Maksudnya dia akan upload gambar penulisan dia tadi tu, sebab ada arahan tadi tu saya suruh dia salin dalam buku tulis. Jadi dia kena ambil gambar yang ditulis dalam buku tulis tu untuk upload ke dalam Google Form ni. Dan saya boleh semak untuk penilaian pada kelas, untuk penilaian waktu nanti. Okey, baik. Dan untuk rujukan pada masa akan datang, insya-Allah. Okey, setelah itu dia akan tekan next dan dia akan tekan complete training. Okey, dia akan tekan complete training. Baik, apa yang berlaku setelah ditekan complete training? Okey, saya sebagai guru yang menghantar ni, saya boleh tengok pada kawasan ni, inside pada palette ni, one person completed the training. Maksudnya seorang pelajar dah pun menyelesaikan training yang saya hantar ni. Siapakah pelajar tersebut? Bila saya tekan, saya tahu, oh, pelajar ni rupanya. Saya boleh tengok berapa kali dia masuk. Sekarang ni 3 kali. 3 kali saya buat training yang sama. Okey, baik. Itulah sedikit sebanyak pengenalan tentang training action. Fungsi training action. Kembali semula kita. Kemudian iaitu fungsi announcement. Fungsi announcement dalam Kaizala. Tujuannya sebagai satu template untuk membuat maklumat tentang PDPR dan juga menyertakan pautan kelas online sekiranya ada. Jadi saya tunjukkan contoh. Saya tunjukkan contoh. Ini gambar screenshotnya. Jadi nak mudah saya tunjuk apa yang ada dekat Kaizala web. Sebelum tu saya nak tutup dulu semua atas ni, takut berat PC. Dalam announcement ni, bila ditekan, dia boleh nampak semua maklumat-maklumat yang ada untuk kelas esok. Jadi biasanya saya akan hantar announcement apabila untuk memaklumkan kepada pelajar ataupun kepada murid berkaitan dengan kelas yang akan mereka hadapi esok. Contoh macam dia kelas sirah, saya ada maklumkan mediumnya penggunaan kaedah pembelajarannya secara offline ke ataupun secara online. Sekiranya kalau secara online, saya akan sertakan link untuk kelas online sekali. Biasanya kalau untuk kelas online saya akan gunakan Google Meet lah. Tapi boleh je kalau nak guna yang lain sebelum ni, guna Cisco Webex, boleh belaka. Baik. Ini ialah fungsi announcement. Dan yang terakhir sekali iaitu fungsi request attendance. Tujuannya iaitu untuk mengumpul maklumat kehadiran pelajar. Jadi sebagai contoh yang saya tertekan tadi tu, ini ialah screenshot bagi request attendance. Jadi kita boleh nampak dekat sini, ini semua ialah list pelajar yang telah pun menekan mark attendance. Bila saya hantar dekat dalam Kaizala, bentuknya macam ni. Ni macam bawah ni. Sama je dekat sini. Ni request attendance. Jadi kalau ditekan request attendance dekat sini, jadi dia kena masukkan maklumat-maklumat yang tertentu, kemudian dia kena tekan mark attendance. Sekarang ni attendance ni dah ditutup kerana sudah pun tamat tempoh. Ni salah satu masalah yang berlaku bila guna Kaizala web. Jadi untuk request attendance secara selamatnya, kita hantar dengan menggunakan telefon. Maksudnya buka Android, buka telefon, seperti yang ada dekat dalam ni. Kemudian kita akan hantar guna telefon. Hantar guna telefon lagi mudah lah. Ni contoh-contoh apabila kita nak send request attendance. Dan pelajar juga boleh menghantar attendance-nya dengan sekali dengan gambar, kalau kita nak minta gambar lah. Sebagai contoh, Nur Irdina Kaisara ni. Baik.
Kemudian ada banyak lagi fungsi-fungsi yang lain, fungsi action yang lain yang mana kita boleh rujuk dekat apa dia Microsoft website. Jadi boleh tekanlah ni insya-Allah. Okay, kemudian kesimpulan. Kesimpulannya iaitu yang pertamanya Kaizala sebagai platform PDPR. Jadi kita memilih Kaizala berbanding dengan WhatsApp sebagai platform PDPR. Walaupun ada pilihan yang lain sebagai contohnya Telegram dan juga Google Classroom dan sebagainya, tapi kita lebih memilih Kaizala kerana ianya lebih mudah proses pemindahan daripada platform PDPR yang sebelum ni, lebih mudah berbanding dengan kita menggunakan Google Classroom. Adapun Telegram, sebabnya kadang-kadang Telegram juga menggunakan data yang tinggi, dan juga Telegram juga tak ada fungsi yang ada pada Kaizala. Jadi sebab itulah kita lebih memilih Kaizala. Kemudian informasi selain PDPR boleh disebarkan dalam grup WhatsApp. Maksudnya grup WhatsApp kita masih lagi guna cuma untuk sebaran makluman umum. Contoh macam maklumat tentang cuti ataupun maklumat tentang program-program yang berlangsung di sekolah, yang berlangsung pada waktu itulah secara atas talian, dan segala bentuk maklumat yang umum yang bukan bersifat PDPR, maka kita akan sebarkan dalam grup WhatsApp. Kemudian segala bentuk tugasan atau makluman hendaklah disebar dengan menggunakan fungsi action. Jadi kalau nak kita nak guru tu lah, guru tu nak menghantar tugasan ataupun nak memaklumkan tentang kelas pada waktu esoknya, dia akan menggunakan fungsi action yang telah diperkenalkan tadi. Jadi kita antara fungsi action yang diperkenalkan tadi iaitu announcement action, training action dan request attendance action. Announcement action untuk makluman persediaan kelas atau apa-apa bentuk hebahan berkaitan PDPR. Training action untuk makluman tugasan PDPR, dan juga request attendance action untuk mengambil maklumat kedatangan pelajar. Jadi training action ni lebih khusus kepada tugasan yang berbentuk offline. Maksudnya bukan online dan bukan offsite. Sekiranya kalau guru tu ni nak buat kelas online, maka dia akan buat sekadar announcement action sahaja. Jadi cadangan penambahbaikan untuk Kaizala ni iaitu digalakkan menambah sumber-sumber lain dalam tugasan yang diberikan untuk menarik minat murid dalam melaksanakan PDPR seperti work wall, quiz, Google Form dan lain-lain. Sebagaimana yang saya bentangkan tadi itulah, yang dalam training action tadi tu. Kerana dengan sebab kita menambah sumber-sumber yang selain daripada Kaizala ni, yang dah disediakan daripada Kaizala. Untuk maklumat training action dalam Kaizala ni, kita boleh buat polling kat dalam dia. Kita boleh masukkan audio, kita boleh masukkan gambar, kita boleh masukkan apa-apa saja bentuk yang boleh contohlah saya tunjuk. Saya tunjuk contoh untuk training. Contoh bila saya nak buat satu training yang baru, kalau training dekat dalam Kaizala web dia boleh buat. Contoh saya buat satu training. Ini contoh. Gambar, kalau saya perlu masukkan gambar, saya akan masukkan gambar. Biasanya saya akan masukkan gambar yang berkaitan dengan PDPR tersebut. Contohnya subjek sirah, saya akan masukkan gambar buku sirah lah. Kemudian next, dekat sini kita akan masukkan maklumat-maklumat untuk mereka menjawab, untuk mereka melaksanakan training tersebut. Jadi antara benda yang saya buat tadi tu, yang saya buat pada training sebelum ni, saya add content. Dalam tu saya akan masukkan teks, dan teks ni saya masukkan link video tadi tu. Sebab video tadi tu saya upload ke dalam Google Drive dan saya dapatkan link tersebut, lalu saya masukkan dekat dalam ni. Jadi dia kena tekan pautan dekat link tersebut untuk tengok video tadi tu. Ni untuk teks. Dan juga ada banyak lagi selain daripada teks. Kita boleh masukkan gambar, masukkan video, masukkan audio dan masukkan dokumen. Kenapa saya tak masukkan video
Sedangkan yang tadi tu saya nak tunjukkan video. Kenapa saya masukkan link? Sebab ada sedikit kekurangan pada Kaizala. Video yang dimasukkan di sini tidak boleh lebih daripada saiz 200 MB. Tak boleh lebih daripada 50 MB. Jadi biasanya video yang kita rekod lebih daripada 50 MB saiz video tersebut. Jadi dengan sebab itu kita uploadkan dekat dalam dalam tempat yang lain, dan kita kopikan link tersebut, kita letak kat dalam ni. Gitu. Jadi ada trik lagi lah. Kemudian ini yang saya bagi tahu tadi, kita boleh masukkan polling. Jadi contoh macam kita nak buat satu soalan, kita boleh buat soalan, kemudian pilihan jawapan, contoh ni. Okey. Kemudian kita boleh tekan yang mana satu yang betul. Bila kita tekan done dan pilih jawapan yang betul contohnya, dan kita boleh submit. Lepas tu pelajar dia akan jawab lah polling yang kita hantar kat sini. Maksudnya dekat training ni ada polling juga. Okey, sambung. Kemudian cadangan penambahbaikan untuk Kaizala, digalakkan menyertakan video atau audio daripada guru berkenaan dalam tugasan yang diberikan bagi mewujudkan suasana pembelajaran dengan guru tersebut meskipun secara luar talian, secara offline. Jadi sebagaimana contoh yang saya hantar training tadi tu, mesti kena ada rakaman video guru tersebut. Tak adalah dia rasa macam kerja yang dibuat tu hanya tugasan semata-mata. Jadi untuk menggalakkan diri dia, untuk memberikan semangat kepada dia, kita rakam video kita. InsyaAllah moga-moga bila dia tengok kita tu, dia akan jadi semangat nak buat kerja, insyaAllah. Dan penglibatan pelajar pun akan jadi lebih banyak lah, lebih ramai, kerana kelas tersebut ataupun tugasan yang kita hantar tersebut tidak membosankan. Okey, baik. Dan akhir sekali penutup, hasrat kami dengan menggunakan Kaizala sebagai platform PDPR ini adalah untuk memudahkan lagi pengurusan pengajaran dan pembelajaran PDPR ataupun PDP sesuai dengan zaman kini, di samping memudahkan murid untuk menghadapi masalah yang turut terlibat dalam pembelajaran seperti masalah talian, internet yang terhad, kekurangan gadget dan penggunaan pendidikan dan lain-lain lagi. Jadi sebab itulah kami memilih Kaizala, sebab Kaizala dia ada fungsi yang mana mereka boleh berfungsi dengan menggunakan line 3G. Sekarang ni kita dah berada di abad yang alpha, yang terkini. Sudah pun ada 5G, bukan setakat 4G, 5G daripada 2G. Jadi pula kita ada 3G, kita ada 4G, ada 4G LTE dan ada 5G yang latest sekarang ni. Jadi sekarang bagi tempat-tempat yang ada masalah internet, yang ada masalah kekurangan line, mereka dapat lagi bersama dalam pembelajaran walaupun secara offline. Ni khusus untuk mereka lah. Okey, baik. Demikianlah daripada saya. Demikianlah daripada saya penerangan tentang kaedah penggunaan PDPR dengan menggunakan aplikasi Kaizala. InsyaAllah moga-moga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.